الله وبركاته نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi yassir wa la tu'assir. Alhamdulillah, bahagia Tuan Imam, hormati sekalian, juga muslim surau, juga saudara-saudara dan saudari-saudari jemaah hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Pertama sekali kita merafakkan sebagai kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah Subhanahu wa taala telah memberi kesempatan kita untuk kita sama-sama hadir di surau ini bagi kita melaksanakan tanggungjawab solat Aisyah dan juga solat tarawih, solat sunat tarawih. Dan alhamdulillah bagi kita untuk menyambung di selepas ini ada lagi 3-4 rakaat. So, tuan kena sabarlah. Bagi kita pada malam ini saya nak menyampaikan satu hadis lah, cerita dengan Ramadan juga. Sayyidina Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu berkata bahawa sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dia kata uhdurul minbar fahadarna. Dia kata hadirlah ke mimbar. Rasulullah menyeru kepada sahabat-sahabat hadirlah ke mimbar, artinya berada dalam masjid lah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia nak menyampaikan khutbah. Dia nak suruh berhadir ke mimbar dalam masjid. Kemudian sahabat-sahabat pun hadir. Maka kami pun hadir, dia kata. Apabila baginda sallallahu alaihi wasallam naik satu tangga, maka dia berkata amin. Apabila baginda sallallahu alaihi wasallam naik satu tangga, maka baginda berkata amin. Dan apabila baginda naik tangga yang kedua pula, ila tafaqa darajati as-saniyah, dia kata amin. Dia pun berkata juga dengan perkataan amin. Dan baginda pun naik pula ke tangga yang ketiga, as-sadisah, tangga yang ketiga. Lalu baginda pun berkata lagi dengan perkataan amin. Lalu para sahabat mendengar amin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila falamma nazala qulna ya Rasulullah, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun daripada mimbar itu, lalu mereka berkata, ya Rasulullah, laqad sami'na minkal yawma syai'a ma kunna nasma'u. Dia kata sesungguhnya kami mendengar daripada engkau hari ini yang tak pernah kami dengar. Kau menyebut dengan perkataan amin. Rajin mereka mendengar Rasulullah SAW menyebut naik mimbar, Rasulullah amin. Naik satu tangga lagi mereka mendengar Rasulullah kata amin. Jadi mereka bertanya-tanya kepada Rasulullah, apa khabarnya ya Rasulullah? Kami dengar Rasulullah menyebut dengan perkataan amin. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam pun memberitahu ketika itu. Jadi baginda pun bersabda, sesungguhnya Jibril alaihi salam telah muncul kepadaku. Rupa-rupanya Jibril datang berkata-kata di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Jibril? Binasalah seseorang yang didatangi Ramadan tetapi belum juga diampunkan. Apa kata Jibril? Binasalah seseorang yang didatangi Ramadan tetapi belum juga diampunkan. Maka ketika itu aku pun berkata amin. Sebab itulah bila dia naik tangga tadi, rupa-rupanya Jibril kata binasalah orang tu. Mereka bila bulan-bulan Ramadan datang kepada mereka tidak diampunkan. Artinya dosalah, dosanya tidak diampunkan. Kemudian apabila aku naik tangga yang kedua, dia berkata, yakni Jibril berkata, binasalah seseorang apabila nama engkau disebutkan kepadanya, tidak pula yang dia mensalawatimu. Maksudnya bila sebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita pun jawab sallallahu alaihi wasallam. Macam kita tadi lah.
Macam selawat tarawih itulah. Allahumma salli ala Muhammad. Kita pun jawab sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala rasulika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad. Kita bersebut. Itu artinya kita menjawab. Apabila disebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita pun jawab dengan perkataan sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya itulah selawat padamu. Tetapi apabila disebut namamu ya Allah, angkat dan darajatmu, mereka tidak sambut dengan selawat. Binasalah orang ni. Aku juga berkata, kata Rasulullah, amin ketika itu. Apabila lagi aku naik ke tangga yang ketiga, dia berkata lagi, binasalah seseorang yang kedua ibu bapanya ataupun salah seorang daripada mereka telah tua, tetapi mereka tidak menjadi sebab untuk dia dapat masuk syurga. Aku pun berkata amin. Hadis ini adalah sahih yang diriwayatkan oleh Hakim Ibn Hibban. Jadi keterangan daripada hadis ini, hadirin yang dirahmati sekalian, bahawa Sayyidina Jibril telah memohon kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam 3 doa kebinasaan, ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula mengaminkan ketiga-tiga doa itu, ya. 3 doa yang pertama tadi apa? Datang bulan Ramadan mereka tidak diampunkan. Yang kedua tadi apa? Selawat, mereka tidak selawat kata Nabi. Yang ketiga dia tidak taat kepada kedua ibu bapanya. Ketiga-tiga inilah yang diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang telah didoa oleh para malaikat tadi. Kalau kita lihat apa kurangnya Sayyidina Jibril ni. Sayyidina Jibril dia ya'marun mereka sentiasa mengikut perintah Allah Subhanahu wa taala. La ya'suna ma amara Allah. Mereka itu tidak pernah melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini malaikat. Mereka sangat rapat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pula diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bertambahlah makbulnya doa itu, kan? Jadi tuan-tuan hadirin yang dihormati sekalian, golongan yang pertama ini ialah mereka dikata didatangi Ramadan tetapi masih tidak diampunkan. Maksudnya dalam bulan Ramadan ni, ya, masih lagi buat perangai luar Ramadan. Mereka tak pernah nak mohon ampun kepada Allah. Mereka tidak rasa bersalah. Tak ada rasa bersalah pun. Dalam hati mereka walaupun buat maksiat, dalam bulan Ramadan pun buat maksiat, rasa tak bersalah. Sampai mereka dalam keadaan lalai, melalaikan diri mereka sehingga luputlah Ramadan. Itulah maksudnya, maknanya tuan-tuan, taubat dan pengampunan mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka tidak rasa bersalah. Perasaan mereka tak ada rasa takut, tak rasa gentar. Mereka tidak berpuasa, mereka tidak salat, apalagi nak bangun malam untuk meraihkan keberkatan dan rahmat bulan Ramadan. Tak ada pada bulan yang lain. Allah Subhanahu wa taala sebut, Nabi sebut bahawa bulan inilah dibuka pintu syurga seluas-luasnya, ditutup rapat pintu neraka. Dalam bulan inilah peluang kita sebagai hamba Allah memohon keampunan kepada Allah. Kena kita apa? Setiap hari, masa dan tempatnya kita melakukan dosa. Sama ada dosa besar, dosa kecil, sama zahir, batin. Kalau kita kadang-kadang dosa itu buat tak sengaja, tak tahu. Tak tahu, mana kita tak tahu, kadang-kadang sengaja kita buat. Dengan sikap dan apa yang ada pada kita. Tak berubah dan kita memohon ampun kepada Allah. Tetapi kalau Allah Subhanahu wa taala mengampunkan, faman taba min ba'du dzullihi fa aslaha fa innallaha yatubu alaihi innallaha ghafurur rahim. Sesiapa yang ada dalam dirinya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sesudah dia melakukan kezaliman diri mereka sendiri, lalu dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Lihatlah betapa kasihnya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Kita sajalah hamba-hambanya lagi yang tidak mengerti tentang kehidupan. Apa hidup kadang-kadang ialah dalam mata ada perasaan, bila nak mati baru dah rasa. Bila dah mati dah sakarat maut baru dah nampak dosa-dosa dia yang dia lakukan. Dia nampak kan bahawasanya dia berada di mana bila dia ada di dalam alam barzah. Dia nampak tu bila ada sakaratul maut. Apabila sakaratul maut kita punya doa dan permohonan dan tobat, pintu tobat sudah tertutup. Apabila wa idza balaghatil hulqum, apabila sudah nyawa kita sudah sampai hulqum, wa antum hina idzin tanzurun, ketika itu kita melihat macam-macam bahawa tempat kita di mana. Kita tahu tempat kita di mana. Kalaulah kita kurang dan tidak ada amalan dan tidak ada tobat untuk kita, sudah tentu kita melihat hufratun minan niran. Kita tentu melihat lubang apa? Lubang kubur dari neraka. Nauzubillahi min zalik. Tetapi kalau amalan kita baik, amalan kita soleh, seperti kita lakukan pada malam ini katakan kita telah meraihkan Ramadan kita ni dengan imanan ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Seperti mana kita bulan Ramadan ini kita melakukan ibadah dengan keimanan kita, ihtisaban. Ihtisaban lagi. Dengan sebaik bersungguh-sungguh, Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa-dosa yang terdahulu. Jadi apabila kita mati kita akan melihatlah. Kita akan melihat apa di mana kita. Min riyadil jannah, dalam syurga, dalam apa namanya, taman-taman syurga. Kita dah nampak dah bila sakarat maut tu, kita nampak kita berada di mana. Kita saja yang nampak, bagi orang hidup tu tak nampaklah. Melihat orang yang dah dalam keadaan sakarat, dia tidak boleh menampak sesuatu, tuan-tuan. Sebab itulah peluang-peluang yang kita ada di bulan Ramadan inilah sebuka-buka luasnya Allah Subhanahu wa taala membuka pintu keampunan kepada kita. Yang keduanya ialah tentang salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita rasa bakhil dan kedekut nak bersalawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Banyak kelebihan salawat ni, tuan hadirin muslimin. Sebab itu ulama-ulama ada yang mengatakan kalau kita tidak menjawab selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka berdosa. Dia hukumkan sebagai wajib, tapi kita tidaklah mengatakan wajib. Bagi kita ada ulama-ulama juga menyebut tidak wajib. Sebab apa? Selawat itu banyak kelebihannya. Dia menyucikan jiwa kita, dia menyelamatkan kita, dan apa saja permohonan dan kita minta melalui selawat Rasulullah SAW itu sendiri telah memberikan berbagai nikmat dan rahmat yang sangat besar. Orang berselawat ni, banyak orang selawat ni. Cuba kita lihat orang yang berselawat, mukanya bersih, berseri-seri. Kata Rasulullah SAW, mereka yang berselawat, banyak selawat padaku, di hari akhirat esok mereka akan bersama sebelah aku, kata Rasulullah SAW. Barang siapa yang berselawat kepadanya, kepada Rasulullah, man shalla alayya salatan, lalu Allah Subhanahu wa taala, fa innallaha alaihi asyara. Siapa yang berselawat kepada aku satu kali selawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allah akan membalas selawatnya itu 10 kali ganda. Bayangkan 10 kali ganda. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ucapan saja Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dah 10. Maka cahaya dan kelebihan itulah yang akan kita jumpa di akhirat esok. Di dunia ini kita rasa lapang, kita rasa senang, kita rasa gembira, kita rasa seronok dan tidak rasa dalam bebanan yang kuat apabila kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah tentunya di akhirat esok siapa yang sebut nama dia, siapa yang sebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia kata akan diberi dan dimudahkan kepada mereka syafaat yang telah diberikan kepadanya. Dan yang ketiganya ialah apa tadi? Kedua ibu bapanya. Apabila mereka sudah tua, mereka tidak menghormati dua ibu bapa. Allahu Akbar. Kita mendengar berita 2-3 hari ini sanggup menggelar
mengelar bab ibu dia, ya Allah, ya. Kelar ibu, kelar ibu dia adiknya. Kenapa? Kena nafsu serakah, tidak rasa bersalah, rasa diri tu hebat, rasa diri sombong, bongkak dan sebagainya. Mereka sanggup melakukan apa saja kepada orang tua dan dia tidak pernah melihat kebaikan di hadapan matanya pada ibu dan bapanya. Sedangkan ibu bapa itulah syurga kita. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dua perkara ni hendaklah kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan kita sembah selain daripada Allah. Yang keduanya adalah kedua ibu bapa. Nak bercakap pun tak boleh. Wala taqul lahumā uffin. Jangan kamu herdik mereka. Wala tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Naklah kita bercakap dengan mereka dengan bercakap yang apa nama tadi? Yang merendah diri. Ini kadang-kadang tengking mak ayah dia. Allah. Tak boleh tengking. Tengking mereka. Kita kan kalau kita rasa macam mana kalau anak kita kata, macam mana perasaan kita? Ada sedikit tak kacau? Ada sedikit kacau anak aku ni macam mana lah. Kadang-kadang saya sendiri pula tengah malam berdoa kepada Allah. Ya Allah, jadikanlah anakku anak yang soleh, anak yang solehah. Ampunilah dosaku ya Allah, dosa anak-anakku, dosa isteriku dan sebagainya. Minta doa pada Allah, minta pada Allah. Minta supaya diampunkan dosa anak kita, ampunkan dosa rumah kita, dan berikanlah rezeki yang berkah kepada kita, rezeki yang luas, rezeki yang banyak, serta rezeki yang memberi keberkatan. Sedikit tapi cukup. Itu saja tuan-tuan hadirin yang hampir sekalian. Kita mendapat rahmat Allah di bulan Ramadan ini. Ingat 3 perkara ini. Mintalah ampun kepada Allah. Walaupun kita rasa-rasa tidak berdosa, kalau kita rasa-rasalah kita dah suci, dah baik, tetapi tetap kita beristighfar kepada Allah. Tetap kita minta kepada Allah, Allahumma ghfirli dhunubi. Ya Allah, ampunkanlah aku dan dosa-dosaku ya Allah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Allahumma anta rabbi, la Allah, engkaulah Tuhanku. Engkaulah yang menciptakan aku. Aku dah ada buat perjanjian denganmu. Aku sudah buat perjanjian denganmu ya Allah. Alastu bi rabbikum? Qalu bala. Adakah aku Tuhan kamu? Kita pun berkata, ya, engkaulah Allah Tuhanku. Maka kita dah buat perjanjian dengan Allah. Kita mengakui, nikmat yang Allah banyak beri pada kita. Kita mengakui banyak dosa kita pada Allah. Innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Sesungguhnya tidak ada lagi perkara yang boleh mengampunkan dosa, hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Itu saja untuk tazkirah ringkas pada malam ini. Mudah-mudahan manfaat kita semua, ya. Mudah-mudahan manfaat kita semua. Wallahu a'lam bisawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal innahu ghafurur rahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.